This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that thrill. My bones crave your skin, temptation within, mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Set my heart on Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dan sekarang saya berlangsung secara live bersama dengan anda di Facebook page Nizam Malik. Selamat malam, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di sana. Okey, dan bersedia untuk join sesi live kita pada malam ini. Okey, sebenarnya malam ni adalah sesi Pillow Talk with Nizam Malik seperti biasa. Kalau saya ada kelapangan, saya akan kendalikan sesi di mana saya nak share dengan anda inspirasi kejayaan. Okay, macam mana nak jadi orang yang lebih berjaya, macam mana nak improve diri kita dari orang biasa-biasa menjadi orang yang lebih luar biasa. Okay, alright. So, tapi special sikit malam ni, saya nak memfokuskan kepada kepakaran saya, iaitu berkaitan dengan saham. Okay, tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia. Alright, dan for sure juga topik yang saya nak bincangkan ni adalah topik yang ramai orang suka, okay, berkaitan dengan saham, iaitu saham versus warrant. Okay, right? So,
Saya nak tanya dulu anda semua, berapa ramai daripada anda yang sedang menonton sesi live saya pada malam ini adalah seorang pelabur dan trader saham? Boleh tak komen saya di ruangan komen di bawah? Boleh tak? Boleh tak saya dapatkan respon dulu daripada anda? Okey, berapa ramai daripada anda adalah seorang pelabur dan trader saham di Bursa Malaysia? Okey, sila tuliskan saya di ruangan komen di bawah. Sebenarnya saya nak tengok anda dengar tak suara saya. Okey, takut saya cakap sorang-sorang dari awal. Okey. Alright, sila respon ke di ruangan komen di bawah. Okey, dan saya akan berinteraksi dengan anda semua. Okey, boleh tak? Alright, Faizal Buang. Wow, jarang coach kita tak bersemangat. Terbaik coach. Mestilah bersemangat. Okay. Alright, Syazri Adli saya. Siapa lagi? Muhammad Futaihi saya. Syamsul Aminah Abdullah saya. Right, Surin Hok. Hamalik Hussein. Muhammad Sani. Faizal Buang saya top fan. Alright, Fazil Yusof. Sarmini. Syam Pancaran saya. Hamalik Hussein saya. Right. So, terima kasih kepada anda yang komen saya. Dan bantu saya juga untuk klik button share ya. Klik button share di button di bawah sini. Alright. Dan juga klik button like dan love banyak-banyak untuk saya. Okay. So semoga lebih ramai lagi kawan-kawan kita dapat join sesi live pada malam ini. Alright. Dan dapat belajar berkaitan dengan saham. Okay, sorry. Button share dekat sebelah sini. Button like dan love dekat sebelah sini. Okay, boleh ya. Alright. Okay, right. So dah klik button share ke belum? Klik button share dulu dan malam ni kita akan borak berkaitan dengan saham versus warrant. Okay, apakah pilihan anda? Sama ada saham biasa, saham induk kita sebut ataupun warrant. Siapakah apakah jenis counter yang anda suka dan anda pilih? Nanti saya akan tunjukkan kepada anda. Okay, boleh tak? Alright, Hizir Sairans baru nak cuba dengan nasihat Tuan Nizam and kumpul ilmu dulu. Boleh? Alright, insyaAllah malam ni saya nak berkongsikan sebanyak mungkin ilmu. Right, sebab saya rasa semalam kot saya ada tengok video live yang dikendalikan oleh tim Saham Masri, Cik Wani kita. Alright, dan ada dekat dalam live tu dia kata ramai orang tak tahu saham sebab ramai orang yang ada ilmu saham kedekut tak nak share ilmu tentang saham. Okay, jadi saya rasa macam terpanggil lah untuk buat juga sesi live pada malam ni dan share sebanyak mungkin ilmu yang boleh untuk berkaitan dengan saham. Okay, supaya siapa-siapa yang nak belajar saham boleh juga belajar saham pada malam ni, insyaAllah. Okay, right? Alright, 10 Isner, hidup Warren. Alright. Seorang je hidup Warren. Yang lain macam mana? Apakah pilihan anda? Counter saham induk ataupun counter warrant? Amir The Viper Ghaffar, warrant. Alright. Aris Manai, Assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Khalil Daud dan share. Terima kasih banyak. Okey, Juzaili Ashran, salam Tuan Nizam. Nizam Muda, Richono G. Alright, terima kasih kerana menonton secara live bersama dengan saya. Alright. Sambal hitam, rugi dekat RM900. Sebab tak ikut kat loss. Okey, tak apa. Belajar daripada kesilapan. Okey. Alright, Syam Pancaran, warrant lah tuan. Okey, Zuha Ina, warrant. Okey, right. Nampak ramai yang pilih warrant ni. Macam mana ni? Khalil Daud pun pilih warrant juga. Siapa yang pilih saham induk ni? Nampaknya dah berat kepada warrant nampaknya. Okey, saya ingat lagi, just nak share dengan anda pengalaman saya terlibat dalam saham. Saya bermula pada tahun 2014. Okey, itulah waktu di mana saya mula menceburi dunia pelaburan saham. Dan pada waktu tu saya belajar saham dan fokus saya adalah membeli saham-saham induk lah. Okey, dan saya sebenarnya juga macam orang ramai, iaitu takut untuk membeli counter warrant. Okey, takut sangat. Okey, takut tersalah beli counter warrant dan menyebabkan kerugian yang besar. Okey, tetapi dalam setahun yang lepas pada tahun 2020 saya mula belajar tentang ilmu warrant ni dan saya berjaya unlock the secrets tentang counter warrant. Okey, dan alhamdulillah bermula tahun lepas juga kita launch program Warrant Secret Saham Masri. Alright, pada bulan September, bulan Oktober 2020 macam tu. Alright, dan alhamdulillah saya dah melahirkan ramai newbie saham yang mula trade counter warrant. Okay, dan berjaya dah buat profit sampai
5 angka dalam aktiviti trade saham yang dilakukan. Okay, so malam ni special sebab saya nak tunjukkan kepada anda result, some of the result student-student yang berjaya buat profit daripada trade counter warrant mereka dari student warrant Secret Saham Mastery batch pertama dan batch yang kedua. Okay, so berapa ramai daripada anda nak dibakar malam ni? Berapa ramai nak dibakar malam ni dengan result profit? Okay, berapa ramai daripada anda nak tengok inspirasi kejayaan daripada mereka yang juga newbie, sama juga macam kita semua newbie, tetapi mempunyai minat untuk buat duit dalam pasaran saham dan akhirnya mereka berjaya mencapai result yang mereka mahukan. Okay, so jom sebentar lagi saya akan tunjukkan kepada anda, okay, dan bagaimana anda juga boleh terlibat dalam saham ni di Bursa Malaysia. Dan jangan risau, bagi anda yang baru sahaja bermula dalam saham, baru sahaja masih lagi newbie, okay, jangan risau sebab anda juga boleh belajar saham dari bawah. Okay, tiada masalah sebab semua orang bermula daripada tak tahu tentang saham. Tak ada siapa lahir yang tiba-tiba pandai saham. Tak ada. Okay, semua ni adalah ilmu yang kita boleh pelajari. Alright, dan kita nak belajar proven method. Okay, macam mana nak buat saham dengan baik. Okay, alright, so saya nak anda klik button share terlebih dahulu. Alright, Amirul Abati Khalif, saya nak. Well done please. Alright. Aumza Darus, baru belajar induk tuan. Okey, terbaik. Okey, Juzaili Ashran, bakal Lamborghini Tuan Nizam. Lamborghini ke Ferrari Saya sebenarnya prefer, entahlah, susah nak buat pilihan antara dua ni, Ferrari ke Lamborghini. Tapi saya tengok macam suka Ferrari pula. Ferrari F8 Tributo. Okay, right. Macam minat pula. Okay, tetapi kalau Lamborghini Aventador, dia punya pintu naik ke atas. Itu pun menarik juga. Tapi tengoklah macam mana. Okay. Alright. Hezir Sairan dah share tuan. Alright. Terima kasih. Khalil Daud. Pagi sampai malam kena bakar ni. Hampir rentung dah coach. Alright. Terima kasih kerana respon. Tapi macam orang sama je yang respon ni. Mana anda semua yang sedang menonton secara live? Berinteraksi dengan saya di ruangan komen. Say hi dengan kepada saya di ruangan komen. Dan saya nak anda semua belajar sesuatu ilmu yang menarik pada malam ini. Okay, alright. Fuad, nak tahu terus tuan tentang cara tentang warrant. Okey, sabar dulu. Sabar dulu, dah tak sabar lagi nak belajar tentang warrant. Okey. So anda boleh tanya soalan lah. Kadang-kadang saya nak ajar pun saya tak tahu nak ajar part yang mana. Okey, apa kata anda tanya soalan dekat ruangan komen di bawah. Alright, dan saya akan run this session, okey, mengikut soalan-soalan anda, apa yang anda nak tahu tentang counter saham dan juga counter warrant. Okey, apa yang anda nak tanya saya, anda boleh tulis kat ruangan komen dan saya akan jawab sebentar sahaja lagi. Okey, so sementara anda nak tunggu anda tulis soalan dan juga anda sharekan video ni, kita tunggu rakan-rakan kita join. Saya nak share satu video kepada anda. Okey, lepas tu kita akan sambung semula. Okey, so jangan ke mana-mana.
hari yang ditunggu-tunggu sebab hari ni adalah hari untuk dapat Mercedes baru. Sangat excited lah, sangat excited dan Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Saya mendoakan semoga World Academy dan Sama Sri akan berkembang dengan lebih baik dan dengan jayanya. Semoga making more millions dan insyaAllah kita dapat sama-sama meraihkan kejayaan lah selepas ini. First of all, thank you pada B kerana menghadiahkan kereta yang sangat bermakna ni. Actually tak pernah terfikir untuk dapat drive Mercedes sendiri. So Alhamdulillah, semoga kekal sukses dan terus berjaya. Alright, welcome back to Pillow Talk with Nizam Malik. Selamat malam sekali lagi kepada anda yang baru saja join. Kita baru saja bermula sebenarnya untuk sesi live pada malam ni. Dan topik kita pada malam ni adalah saham versus warrant. Okay, dan saya mengalu-alukan soalan daripada anda. Tuliskan dekat ruangan komen. So, saya nak jawab soalan-soalan anda dan insyaAllah kalau ramai yang menonton sesi live pada malam ni, saya plan nak buat sedikit case study ataupun sedikit showcase. Saya nak tunjukkan kepada anda macam mana caranya untuk kita buat monitoring saham. Okay, macam mana kita mengkaji saham secara technical analysis. Okay, saya akan tunjukkan anda chart. Okay, counter-counter saham dan juga counter warrant. Okay, dan anda akan belajar insyaAllah banyak dalam sesi live pada malam ni. Tetapi dengan syarat, syaratnya ada, iaitu anda kena klik button share. Okay, share ke 5 ke 10 group yang anda join. Alright, dan anda boleh tag rakan-rakan anda dekat ruangan komen. Invite seramai mungkin. Okay, dan inilah sesi di mana anda akan belajar berkaitan dengan saham dan juga warrant. Okay, alright, dan sesi ni sesi yang eksklusif. Saya akan cuba share sebanyak mungkin. Alright, dan sekiranya anda betul-betul serius nak belajar, pastikan anda klik button share. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah pastikan anda tonton video ni dari sekarang sampai ke habis. Sebab mungkin saja sesi ni akan di-delete sebaik sahaja selesai. Okay, so syaratnya kalau kita tak capai 1000 views, okay, video ni confirm akan di-delete. Okay, sekarang ada 253 views. Okay, kalau tak cukup 1000 views, kita akan delete video ni. So, pastikan ada klik button share. Okay, dan kita tonton sesi live pada malam ni ramai-ramai. Boleh ke boleh? Alright, so klik button share dan komen dan share di ruangan komen di bawah. Okay, so sementara tu saya nak menjawab soalan-soalan anda. Alright, so soalan pertama yang saya terima, Muhammad Izwan. Tuan, mana lebih tepat sama ada FA atau TA? Okay, alright. So, mana lebih tepat? Jawapannya adalah dua-dua pun bagus, dua-dua pun tepat. Okay, tetapi basically anda kena faham function dia. Fundamental analysis kita kaji untuk apa? Technical analysis kita kaji untuk apa? Okay, secara ringkasnya, fundamental analysis kita mengkaji tentang prestasi perniagaan syarikat. Kita nak tengok syarikat tu buat bisnes, dia untung ke tak? Dia buat duit tak dalam bisnes dia? Okay, dia boleh bayar dividen tak kepada pemegang saham? Itu adalah fundamental analysis. Okay, technical analysis pula, okay, adalah kajian berkenaan dengan pergerakan harga saham. Kajian trend berkenaan dengan pergerakan harga saham. Okay? Jadi, bila kita buat kajian technical analysis, kita nak melihat kepada signal yang ada pada chart. Okay, untuk kita tahu sama ada sesuatu saham tu nak bergerak dalam mode uptrend, sideways ataupun downtrend. Okay, so itulah technical analysis. Okay, jadi kedua-dua ni ada fungsi dia. Fundamental analysis ada fungsi dia, technical analysis ada fungsi dia. Okay, so anda kena buat dengan betul, alright, dan gunakan untuk untuk sebab yang betul. Okay, untuk perancangan yang betul. Nanti anda akan dapat jawapan yang anda mahukan. Okay, alright. Sambal hitam, warrant berapa lama nak hold tuan? Sebenarnya kita tak tahu. Okay, berapa lama nak hold? Saya selalu jawab kita tak tahu. Okay, ada counter saham dan juga counter warrant yang dia naik cepat. Ada counter saham dan counter warrant yang dia ambil masa untuk naik. Berapa lama dia naik itu adalah sesuatu benda yang kita tak boleh nak kawal. Okay, dan kita tak boleh melihat
perkara yang dah lepas untuk menjangkakan perkara yang akan datang. Kita tak boleh, contohlah sesuatu saham tu dia ambil masa sebulan untuk naik daripada paras yang bawah ke paras yang tertinggi dia. Kita tak boleh ambil judgement yang sama sebab setiap counter ni prestasi dia berbeza dan demand pada waktu tersebut adalah berbeza. Okay, jadi kita tak boleh ambil satu guideline berapa lama sesuatu saham tu akan naik. Kita tak tahu, tapi kerja kita hanyalah monitor pergerakan harga saham based on signal yang ada pada charting. Okay, so that's why saya selalu pesan kepada student saya, jangan risau, jangan predict. Okay, pasaran saham ni jangan predict harga saham naik bila. Kita tak tahu bila. Alright, jadi kita just kerja kita fokus kepada buat entry yang terbaik. Okay, kita nak beli dekat bawah. Okay, kemudian bila harga saham tu naik dekat atas, ada signal untuk sell, kita jual dekat atas. So that's the idea benda yang kita buat dalam trade counter saham dan juga warrant kita. Okay, alright. So far okay tak? Adakah anda okay bersama dengan saya? Macam tak ramai je yang tonton sesi live pada malam ni. Saya nak share banyak tau benda ni. Saya nak kejap lagi nak buka chart, nak tunjukkan kepada anda lebih banyak benda lagi. Alright, tapi kalau macam tak ramai je yang berminat, then tak apalah kot tak payahlah alright. Tak ada klik button share pun. Okay, alright. Okay, dan share Nur Khaira Anissa. Terima kasih kerana klik button share. Katalia SD, tuan tak pernah tak semangat. Betul. Saya found out that kita ni kena lebih bersemangat lah. Okay, kita dah lama sangat down. Lama sangat bosan. Okay, apa kata kita lebih bersemangat lagi, kita berikan yang lebih energi yang lebih tinggi lagi. Alright, barulah kita ada semangat untuk menjalani kehidupan kita pada tahun 2021 ni. Okay, alright. Amir The Viper Ghaffar, nak cari saham yang berpotensi kena tengok top volume ke? Tak juga. Nak tengok kat top volume pun boleh, nak tengok dekat top gainer pun boleh. Yang penting anda tahu cara nak buat kajian saham yang bersistematik. Okay, alright. Okay, Abdul Syukur Abdul Syukur, perbezaan cari entry warrant dengan induk. Okay, alright. So saya punya style untuk counter saham induk, okay, kita gunakan teknik permulaan uptrend. Okay, kita nak cari counter yang dia nak bergerak ke atas. Okay, jadi sebelum dia naik tu kita dah beli di permulaan uptrend. Okay, so teknik yang saya gunakan adalah teknik ZAG. Okay, teknik ZAG ni saya banyak share dekat dalam program saya, Premier Saham Mastery, online kelas saham lah. Okay, so ada formula dia macam mana kita nak buat dan nak mencari permulaan uptrend. Alright, kalau untuk warrant pula, bagaimana nak mencari entry? Kita banyak mencari keadaan oversold. Okay, RSI dan stochastic oversold, kita gunakan formula bullish divergence untuk mencari entry, dan kita kena faham support and resistance kat mana, resistance become support kat mana untuk buat entry. Okay, so ada bezanya lah antara induk dengan warrant ni. Dan kenapa berbeza? Sebab counter induk ni dia punya harga dia lebih besar, which is range harga 40 sen ke RM1 macam tu. 40 sen ke 80 sen, atas RM1 pun ada. Tetapi warrant ni biasanya harga dia rendah. Biasanya bawah 20 sen, bawah 10 sen punya harga. Jadi kita tak boleh gunakan strategi yang sama untuk mengkaji saham induk dan juga counter warrant. Okay? Boleh tak? Alright. Sambal hitam, warrant ni kena jaga trading plan juga ke tuan? Yes, kena buat trading plan juga. Tetapi trading plan dia tak sama macam counter induk. Okay, kalau counter induk, kita punya trading plan adalah nak jaga cut loss, tak nak rugi besar. Counter warrant pula, kita memang berisiko rugi besar. Jadi kita tak nak risau pasal rugi besar. Yang kita nak risaukan adalah berapa profit besar yang kita boleh buat. Okay, so kalau rugi besar dalam trade counter warrant tu biasa. Okay, lebih daripada 10% tu biasa. Okay, sebab dia punya percentage kerugian tu memang lebih tinggi. Tetapi kita tak nak fokuskan kat situ. Kita dalam warrant, kita nak fokus percentage profit yang lebih besar. Kita nak buat 100% profit. Itu adalah perkara yang berbeza tentang cara buat trading plan untuk saham induk dan juga counter warrant. Okay? Alright. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya. Alright. Aris Manai. Salam tuan. Macam mana nak join KSM? Alright. KSM nanti saya akan berikan info lanjut kepada anda yang berminat nak join KSM. Adakah yang berminat? Kalau ada yang berminat, saya sharekan sebentar sahaja lagi. Dalam akhir-akhir nanti saya akan share dengan anda tentang program Kickstart Saham Mastery. Khas untuk anda yang baru sahaja nak mulakan langkah dalam saham di Bursa Malaysia. Okay? Muhammad Syafiq.
TA saham dengan warrant sama tak tuan? Jawapannya tak sama. Okay, dia berbeza. Alright. Zainul Abidin, kenapa ada counter yang FA cantik je tapi bila tengok chart merah sampai oversold? Sebab saham memang macam tu. Fundamental analysis bukan penentu saham tersebut akan naik. Okay, harga saham ni dia memang turun dan naik. Tak kisah FA okey ke FA tak okey. Jadi, the idea adalah bila kita melihat fundamental analysis, kita kena juga padukan dengan technical analysis. Bila nak buat kajian saham, tengok fundamental analysis, tengok technical analysis. Dan bila anda nak beli saham, anda kena tetapkan strategi anda. Anda nak beli saham ni untuk dividen ataupun untuk capital gain. Kalau anda nak beli untuk dividen, anda fokus more kepada fundamental analysis. Cari counter yang fundamental analysis dia terbaik. Mantap. Okay? Tetapi kalau untuk buat capital gain, anda kena fokus kepada signal technical analysis dia. Okey, jadi anda kena faham strategi dan pendekatan anda dalam activity trade saham anda, sebab kalau anda tak faham the basic perkara yang anda perlu buat sebelum beli sesuatu saham, maka tak kisahlah anda buat fundamental analysis ke, anda buat technical analysis ke, tetap kecundang juga akhirnya nanti. Okey, boleh tak semua ni? Okey, alright. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya. Dah klik button share tak? Saya nak ramai lah, saya nak ramai, betul. Serius nak ramai. Nanti kejap lagi saya akan tunjukkan anda charting pula. Okey? Boleh semua? Alright, sambal hitam Rauk Pahang. First time kenal dengan Bollinger Band dari YouTube tuan. Thank you tuan. Alright, terima kasih. Sarimah Om, salam. Tuan Nizam and semua. Azimah Muhammad Jusur, tuan ajarlah sikit pasal support and resistance. Okey, alright. Nanti kejap lagi saya ajar support and resistance. Okey, pastikan anda stay sampai habis. Nanti saya buka chart kejap lagi. Kita belajar sama-sama support and resistance. Siapa nak belajar support and resistance? Jom. Alright, Muhammad Solihin Rosli, nak bezakan sama ada trend akan terus berada di sideways atau nak mulakan uptrend? Okey, boleh. Alright, terima kasih kepada yang klik button share. Alright, Amir Abdul Rahman, tuan boleh bagi tahu cara nak tahu counter warrant akan bergerak naik? Okay, kita macam mana nak tahu counter warrant akan bergerak naik? Jawapannya adalah apabila dia ada buy signal untuk bergerak naik lah. Okay, so kita kena fokus kepada technical analysis. Alright, macam mana kita nak tahu dia naik? Kita berada dekat area oversold, nanti dia akan naik. Alright, ataupun dia berada dekat resistance become support, dia akan naik terpantul balik semula. Alright, so itu antara benda-benda yang kita boleh buat untuk melihat sama ada dia ada potensi untuk bergerak naik ataupun tidak. Dan satu lagi adalah breakout lah. Kalau dia breakout, dia akan naik lebih tinggi lagi. Okay? Alright. Wan Hassan, Wan Ali. Entry warrant sesuai time frame berapa? Untuk warrant sesuai time frame daily 1 year. Okay, 60 minit pun boleh juga. Maziana Keti, tuan apa maksud strike value tuan? Okey, strike value adalah ataupun strike price adalah satu paras harga yang perlu dilepasi oleh counter induk dia, dan apabila counter induk dia melepasi strike value tersebut, strike value bermaksud counter warrant dia akan jadi position in the money. Okey, kalau counter induk dia tak melepasi strike value tu, maksudnya counter warrant dia out of the money. Okay, so itu adalah maksud strike price ataupun strike value. Alright, dan kita boleh tengok data ni dekat KLSE screener. Okay, very simple, tengok KLSE screener dan kita boleh tahu sama ada sesuatu counter warrant tu in the money ataupun out of the money. Okay, alright. Nur Khaira Anissa, pagi tadi dah terbakar, malam ni terbakar lagi. Okay, alright, kejap lagi kita bakar-bakar ya. Okay, kejap lagi kita bakar-membakar. Alright, Muhammad Izwan, tuan boleh ke kalau kita hold long berdasarkan TA atau mesti take profit first then buy balik? Terpulang. Okay, nak hold boleh, nak take profit boleh, terpulang kepada pilihan masing-masing. Okay, dua-dua boleh buat, dua-dua ada risiko yang tersendiri jugalah. Alright. Syahrin Ahmad Badri, recommend demo account untuk newbie. Jawapannya tak tahu tuan. Saya tak pernah pakai demo account dan saya tak galakkan student saya untuk trade pakai demo account. Okay, bila nak trade, just beli saham guna account CDS anda. Okay, nanti anda akan belajar tentang emosi dan macam mana nak mengawal emosi. Okay, alright. Aris Manai, salam tuan, macam mana nak join KSM? Okay, nanti saya beritahu. Muhammad Hadi Abdullah dan share.
Hariana Ibrahim, macam mana nak tengok signal buy tuan? Okey, kita kena tengok technical analysis. Kena belajar technical analysis. Dan technical analysis ni ada banyak benda kena tahu. Alright, jadi bila kita faham technical analysis, kita akan jumpa buy signal. Okey. Muhammad Saiful Ishak, live ke live ni? Live le. Okey, live. Sekarang 9 hari bulan Februari 2021, 9:30 malam. Okey, live. Sebab tu saya suruh klik button like dan share. Alright, tapi tak ada orang klik button share ni, macam mana ni? Macam tak ramai lah yang berminat nak belajar ni. Alright, terima kasih kepada yang klik button share. Alright. Sambal hitam, maaf tuan, good and clear signal. Jual tu macam mana? Indikator mana yang paling baik ya? Jazakallah tuan. Alright. Dia sebenarnya gabungan beberapa indikator, bukan satu indikator sahajalah kalau kita nak lebih jelas. Okay, kalau kita nak pakai simple indicator, kita boleh pakai moving average. Tapi kalau kita nak lebih jelas lagi, kita boleh pakai indikator Bollinger Band, MACD, DMI. Semua itu indikator-indikator yang membantu kita untuk nampak dengan lebih jelas lagi lah. Alright, biru mata Karabau. Itu bullish divergence. Tujuan dia untuk cari breakout uptrend ke tuan? Bullish divergence untuk melihat potensi sesuatu counter warrant tu boleh naik ataupun tidak. Okay, right? Nak cari breakout, kena tahu dia punya resistance, major resistance. Okay, right? Alright, saya jawab dulu soalan-soalan, lepas tu kita teruskan dengan perbincangan kita, okay? Alright, Nick Faizal, soalan, perlukah kita ada mentor untuk guide kita dalam mendalami ilmu kajian saham? Of course, kena. Sebab macam saya cakap, tak ada orang yang lahir tiba-tiba pandai saham. Jadi, mestilah ada orang yang ajar kita macam mana nak terlibat dalam saham. Okay, jadi mesti ada mentor untuk mendalami ilmu kajian saham. Dan pastikan mentor anda tu memang dia buat kajian saham. Dia memang mahir kajian saham. Alright, dan dia boleh ajar anda cara buat kajian saham. Okay? Boleh? Okay, alright. Joy Samantha, induk boleh dapat dividen. Induk bagus, warrant pun bagus. Betul tu. Induk boleh dapat dividen, warrant tak boleh dapat dividen. So, macam. Okay. Syamlah, 28 Februari holiday villa jadi ke tuan? Tak jadi buat masa ni. Kita terpaksa postpone due to PKP. Okay, PKP akan berlangsung sehingga 18 Februari 2021. Jadi, kita tak nak take risk untuk run this program lagi. Okay, jadi kita postpone dulu. Bila dah confirm boleh buat event seminar, nanti kita akan run balik program. Okay, nanti kita akan maklumkan kemudian tentang program-program kita lah. Alright, Kamaruzaman Kasim. Kalau untuk counter dividend, ada buat cut loss ke tuan? Kita jual ataupun cut loss sekiranya counter yang kita beli tersebut dia dah tak bagi dividen lagi dan dia ada kerugian dalam perniagaan yang dilakukan. Okey. Chair Amri, adakah saham warrant terjejas sebab isu semasa? Boleh jadi. Okey, boleh terkesan, boleh juga tak terkesan. Okey. Tu jawapan saya. Jawapan saya menyakitkan hati sikit. Tapi itulah realitinya, okey. Alright. Sinar Cahaya, jap lagi Nizam Malik ajar support and resistance. Memang nak ajar tapi setakat 300 je tak ajar kot. Okay, kena share lagi. Kena share banyak-banyak lagi. Alright, cukup 500 views, saya ajar support and resistance malam ni, okay? Okay, right. Faiz Pas, salam tuan, kenapa warrant berbahaya? Okay, bagus soalan ni. Kenapa warrant berbahaya? Sebab warrant ni, harga dia murah tau. Harga dia 10 sen, 5 sen, 7 sen macam tu. Jadi bila sesuatu saham tu, warrant tu, kita salah beli, kita terbeli dekat puncak dan kemudian harga saham tu jatuh, dia punya percentage kerugian tu adalah besar. Okay, kerugian dia boleh jadi 70%, 50%, 90% boleh jadi dalam trade counter warrant. Okay, sebab tu risiko dia tinggi. Selain tu juga, sekiranya kita membeli counter yang out of the money dan dia expired, okay, kita akan burn semua duit kita dalam counter warrant tersebut. So, itulah risiko yang ada dalam trade counter warrant. Sebab tu, dulu saya pun tak encourage orang untuk trade counter warrant. Tetapi selepas saya faham macam mana nak buat dengan betul warrant ni, maka saya buat program khas untuk train orang ramai untuk terlibat dalam saham ni dan kita nak buat profit yang berganda-ganda dalam trade counter warrant. Okay?
Right. InsyaAllah ada ilmu, bahaya tu boleh dielakkan, okay, risiko boleh dikurangkan, okay. Alright, Muhammad Akmal Syahmi, what happened when warrant expired? It convert to normal counter. Apabila sesuatu counter warrant tu expired, dia akan sekiranya dia ada dua keadaan. Sekiranya dia in the money dan satu lagi keadaan adalah sekiranya dia out of the money. Sekiranya sesuatu counter warrant tu dia berada dalam position in the money, iaitu counter induk dia melepasi strike value ataupun exercise value dia, maka counter warrant in the money tu kita boleh convert jadi counter induk. So kita dapat beli pada harga yang murah tetapi kita sekarang memiliki counter induk tu, okay, dan pada nilai dia yang sebenar. Itu kelebihan dia lah, counter in the money, counter warrant in the money. Counter warrant yang out of the money pula, sekiranya kita beli saham tersebut dan dia expired, kita tak jual sebelum dia expired, dia out of the money, maka burn semua duit kita daripada counter tersebut. Itulah perkara yang boleh berlaku sekiranya kita beli sesuatu counter warrant. Jadi in the money, out of the money ni kita kena pertimbangkan bila beli counter warrant, okey? Syam Pancaran, kalau warrant masih baru lagi, okey tak tuan? Okey kalau anda beli dengan betul. Okey, alright. Dina Talib, assalam tuan, lewat akak masuk ni, alright. Biru Mata Karabau, boleh jual saham sekerat-sekerat ke tuan? Boleh. Nak jual sikit-sikit boleh. Nak jual semua sekali arung pun boleh. Alright. Ijam Kayu Kabeh. Kelas warrant ada diskaun tak tuan? Hehehe. Tak ada diskaun. Malah naik lagi adalah. Okay, alright. Syahrizan bin Syarum. Terangkan divergence untuk RSI dan stochastic slow. Panjang ceritanya tu. Okay. Divergence ni kena belajar RSI dulu. Kena belajar stochastic. Lepas tu baru boleh belajar divergence. Okay. Kena faham cara baca setiap indikator lah. Alright. Fizi Abdul Hamid, bila online warrant mastery class tuan? InsyaAllah bulan 3 nanti kita akan launch webinar warrant secrets, okay? Mazlan nak trade kena ikut sektor ke tuan? Tak semestinya. Okay, alright. Sulaiman Maidin, macam mana nak tahu kita receive warrant dah? Warrant ni kita boleh beli. Kita boleh beli di pasaran terbuka. Okay, alright. Alright, so terima kasih kepada soalan-soalan anda. Okay, dah habis dah. Okay, saya dah scroll dah soalan-soalan. Okay, ada soalan yang sama, saya tak jawab lah. So, soalan yang saya tengok soalan yang bagus, saya dah jawab dah. Okay, alright. Salam Tuan Nizam, kalau newbie boleh ke trade counter warrant? Boleh. Okay, boleh. Newbie pun boleh trade counter warrant. Okay, yang yang dah lama, dah berpengalaman pun boleh trade counter warrant. Tak ada masalah. Izwan Mat. Tuan Nizam boleh komen sikit saham PN17 sebab saham yang PN17 pun naik juga dengan banyak. Okay, alright. Counter PN17 ni adalah counter-counter yang disenaraikan oleh Bursa Malaysia sebagai counter saham ataupun syarikat yang mempunyai masalah dari segi kewangan dia, dari segi perniagaan dia, dari segi fundamental dia. Okay, so sangat bermasalah sampai dia disenaraikan dalam grup PN17. Okay. Tetapi ada dua keadaan yang boleh berlaku dalam counter PN17. Yang pertama, syarikat tersebut memang tak boleh nak handle masalah kewangan dan menyebabkan syarikat tersebut betul-betul struggle dan akhirnya dinyah senaraikan ataupun delisted kita sebut. Okay, dikeluarkan dari Bursa Malaysia, counter PN17. Okay. Dan senario kedua adalah counter yang dia PN17, dia ada masalah dari segi kewangan, tetapi dia berjaya lakukan sesuatu untuk turn balik keadaan yang negatif tersebut kepada profitable. Maksudnya dia boleh buat balik perniagaan, mungkin dia ada produk baru ke, ataupun dia ada management team baru ke, syarikat tersebut diambil alih ke, sehingga dia boleh ada modal bisnes yang baru yang menyebabkan dia boleh survive the business. Maka bila dia berjaya balik buat keuntungan, maka dia berpotensi untuk keluar dari PN17 punya status dan jadi counter yang normal di pasaran saham Bursa Malaysia. Okay, so dua keadaan ni boleh berlaku. So soalan tadi, PN17. Kenapa? Sebab saham yang PN17 pun naik juga dengan banyak. Jawapannya, benda tu boleh berlaku. Tak semestinya counter PN17 dia tak boleh naik. Okay, sebab masih lagi ada orang beli dan jual saham tersebut setiap hari. Okay, boleh tak? Okay, alright.
Hafiz Ibrahim, macam mana nak motivate diri bila dalam keadaan rugi? Okay, right. So, macam mana nak motivatekan diri bila dalam keadaan rugi adalah yang pertama sekali adalah kena sabar dululah. Okay, sabar. Okay, dan yang kedua adalah anda kena faham dulu anda rugi tu sebab apa. Adakah anda tahu kenapa anda mengalami kerugian? Apakah kesilapan anda yang anda buat dalam trade saham tersebut? Bila anda tahu apa sebab anda rugi, maka anda punya tekanan emosi tu akan berkurangan sebab anda tahu kesilapan anda kat mana. Okay? Okay, lebih mudah untuk kita handle sesuatu situasi kalau kita tahu apakah sebab kita mengalami kerugian. Okay, kalau kita tak mengalami kerugian, kita stres sebab kita tak tahu apa yang betul. Okay, so that's the problem. Okay, jadi anda kena make sure anda boleh buat postmortem balik apakah kesilapan yang anda lakukan. Alright, dan yang ketiga adalah anda kena berada dalam circle orang yang positif. Okay, dalam saham ni, sesuatu perkara yang akan menguji anda adalah emosi anda sendiri. Okay, jadi emosi anda akan turun dan naik bila anda masuk ke pasaran saham. Dan biasanya turun. Okay, turun naik tapi kebanyakannya turun. Okay, jadi kita mudah terganggu emosi kita dalam pasaran saham sebab kita ni ada pengharapan yang tinggi terhadap counter saham yang kita beli. Kita nak profit. Kita tengok orang lain buat profit. Kita pun nak profit. Jadi bila kita mengharap terlalu tinggi ni, emosi kita akan sangat terganggu. Jadi bila kita berada dalam suasana positif, okay, kawan-kawan yang positif yang sentiasa support kita dalam saham, maka kita akan dapat lalui keadaan yang stres tersebut dengan lebih baik lagi. Alright. Dan yang ketiga adalah, dan keempat, tips yang keempat lah macam mana kita nak motivate diri kita adalah jangan kita ada mindset yang salah tentang saham. Bila anda ada mindset yang salah, anda tidak akan dapat motivate diri anda lagi tentang saham. Okay. Maksudnya anda akan take to heart. Ambil hati bila anda rugi dalam saham. Okay? Orang yang terlibat dalam saham ni dia tidak meletakkan hati di hadapan. Okay? Dia fokus kepada kajian saham dia dan dia ada fakta. Setiap kali dia trade saham tu ada sebab kenapa dia beli saham dan ada sebab kenapa dia jual sesuatu saham. Bila anda gunakan ilmu untuk beli saham, anda akan dapat motivate diri anda dengan lebih baik lagi walaupun anda mengalami kerugian. Okay? So, sangat penting untuk ada ilmu dan juga circle yang positif sekiranya anda nak terlibat dalam saham. Okay? Sebagai contoh, bila dalam Saham Mastery punya community, kita ada Facebook group Premier Saham Mastery, kita ada Facebook group Warren Secret Saham Mastery. Semua tu dalam tu adalah orang-orang yang positif tentang saham. Kan dari situlah sebenarnya kita akan dapat semangat untuk meneruskan perjalanan kita dalam saham. Okay. Alright. Ayi Mahadi, Tuan Nizam ada buat kelas IPO juga tak? Tak ada. Okay. IPO saya tak ada strategi untuk beli saham IPO. Alright. Muhammad Syukri, rugi banyak. Kena buat kajian tentang kesilapan tu dan banyakkan berzikir. Pengalaman 1K loss. Okay. Alright. Tak apa. Ilham Yusof, kalau guna indikator stokastik RSI nak tengok time frame daily or monthly tuan. Daily pun boleh. Okay. Alright. Muhammad Syukri, macam mana Tuan Nizam nak tahu counter warrant in the money dan out of the money? Tengok dia punya strike price tadi ataupun exercise value. Okay, sekiranya harga induk dia boleh melepasi strike price tersebut, itulah position in the money. Kalau counter induk dia harga dia lebih rendah daripada strike price tersebut, maka dia position out of the money. Okay, right? Kalau nak belajar lebih detail, nanti saya akan buat program webinar Warren Secrets. Anda boleh belajar. Right? Dan insyaAllah anda akan lebih faham lagi nanti. Okay? Okay, alright. Boleh ya? Said Idrus Al-Sagaf, kenapa saham Warren ada tempoh dan bila tamat tempoh modal kita akan hangus? Dah macam itulah karakter dia. Macam itulah sifat counter Warren. Okay, kenapa? Saya pun tak tahu. Memang macam tu syarat dia. Okay, kita terima je lah. Okay, alright. Yawing M, komen sikit teknik intraday tuan. Tak ada komen. Saya tak tahu teknik intraday. Okay, saya percaya kepada saham ni adalah perniagaan. Alright, dan kita bila beli saham, kita kena fokus kepada ikut trend. Alright, dan kena mengkaji saham lah. Okay, kita tak buat intraday basically. Okay, intraday ni boleh berlaku bila ada opportunity sahaja. Bila kita beli, hari tu naik 30%. Jual lah. Alright. Tapi bukannya kita beli dengan target nak buat intraday. Itu beza tu. Ada beza. Okay. Okay, alright. So, jom kita belajar saham boleh tak?
Okay, kita belajar saham dan warrant. Okay, so saya nak tunjukkan kepada anda charting lah. Okay, malam ni. Okay, khas untuk anda yang bersama dengan saya. Okay, jom kita pergi dekat platform kita. Alright, boleh nampak tak platform RHB Trade Smart di hadapan saya ni? Okay, alright. Nampak ke tak? Okay. Nampak kan? Okay, alright. So, this is the platform yang kita gunakan untuk membuat kajian saham. Okay. So, secara ringkasnya, platform ini namanya adalah RHB Trade Smart. Okay, dan platform ni kita boleh buat kajian saham, fundamental analysis dan juga technical analysis. Okay, dan platform ni digunakan oleh pakar-pakar saham di luar sana untuk membuat kajian saham. Okay, jadi kita nak pakai platform yang sama seperti pakar gunakan. Alright, dan basically saya juga menggunakan platform ini, RHB Trade Smart Desktop Application. Alright, dan anda juga boleh gunakan platform ni sekiranya anda membuka akaun CDS dengan RHB Investment Bank. So anda boleh pergilah dekat RHB Investment Bank dan bila anda buka akaun CDS, alright, anda akan dapat orang kata anda akan dapat menggunakan platform ini secara percuma. Okay, Fitri, view di laptop macam lain. Kalau anda guna advanced charting tu ataupun web based, dia berbeza. Saya gunakan desktop application. Okay, so kita kena download dan install dekat dalam laptop kita. Okay, alright. So contoh sekarang ni saya bukakan top 30 volume. Nampak top 30 volume ada, top 30 gainer. Okay, so semua kita boleh lihat kat sini. Alright. Sebagai contoh saya bukakan top 30 volume. So kaunter saham yang paling aktif diurus niagakan setakat pagi ni setakat hari ni adalah DNEX. Okay, so hari ni DNEX jatuh 1 sen. Okay, dia punya kejatuhan adalah 2.7%. Okay, manakala DNEX WD counter warrant dia juga antara counter yang paling aktif hari ni. Alright, dan hari ni jatuh negatif 15.38%. Nampak tak? Kecil sikit ni. Alright, anda kena rotate handphone anda kalau nak nampak paparan lebih jelas. Alright, dan anda kena Anda kena increasekan brightness handphone anda kalau anda nak nampak dengan lebih jelas. Okay? Okay, alright. So, ni saya ada boleh melukis ni. Okay, jadi kita akan melukis lah. Okay, so ini counter DNEX kat sini. Right, dan ini harga last price dia 36 sen. Okay, dan dia jatuh sebanyak negatif 2.7%. Nampak tak? Warna biru macam tak apa nampak. Kita pakai warna kuning lah, boleh tak? Okay, warna kuning. Alright, DNEX WD pula. Okay, ni adalah DNEX WD. Okay, sekarang harga dia 5 sen setengah. Alright, dan dia punya kejatuhan hari ni adalah negatif 15.38%. Okay, so kalau induk tu jatuh, warrant dia jatuh lagi banyak. So itu adalah dia punya kesan sampingan dia. Okay, alright. Dan seterusnya adalah counter-counter yang kita tengok dekat sini adalah counter. Nama counter, ada counter induk, ada counter warrant. Okay, contoh macam Iris, counter induk. Opcom, counter induk. Sapura Energy, counter induk. Alright, counter warrant. Kejap Contoh counter warrant adalah macam BIMB warrant ni. Okay, alright. So ada juga student saya yang profit juga BIMB warrant. Okay, baru-baru ni berjaya buat profit yang agak menarik. Okay, dan di sinilah kita lihat nama-nama counter. Okay. Alright, Hizir Sairan. Kalau tak ada RHB Trade Smart, guna M Plus buat kajian saham boleh ke tuan? Saya tak ada RHB Trade Smart. Boleh. Pakai M Plus online pun boleh. Alright. Tak ada masalah. Kalau anda nak guna M Plus online, pastikan anda belajar cara menggunakan M Plus online. Okay, anda kena belajar sendirilah. Sebab saya akan pakai platform ini. Okay. Alright. Okay, so apa lagi saya nak ajar pada anda? Okay. Alright, so next, apa yang saya nak tunjukkan kepada anda adalah sekejap. Okay, alright. So, apa yang saya nak tunjuk kepada anda adalah dekat sini kita ada
page ni. Okay, so page 1, 2, 3, 4, 5. So bila kita pergi ke page yang seterusnya ni, kita boleh nampak lebih banyak counter-counter saham lah. Okay, yang ini adalah paparan top active volume. Okay, so kat sini adalah volume dia paling aktif. Maksudnya dalam tempoh satu hari ni, counter-counter ni lah yang paling aktif diurus niagakan setiap hari lah maksudnya. Okay, so hari ni 724 juta unit saham diurus niagakan untuk counter D-Nex. Okay, tapi hari ni jatuh lah. Okay, counter Iris hari ni naik. Counter Iris hari ni naik 2 sen. Okay, alright. Dan seterusnya, anda boleh lihat kat sini lah. So, secara ringkasnya, ini adalah paparan live quotes. Okay, dan kalau anda masih lagi newbie, okay, anda akan nampak pening lah banyak sangat nombor-nombor ni. Okay, so saya sarankan jangan pening-pening. Okay, jap Saya sarankan anda untuk just fokus kepada beberapa perkara yang penting saja dalam paparan quotes ni. Contoh yang pertama adalah fokus kepada name. Alright, kemudian anda boleh tahu last price dia. Okay, harga ketika pasaran saham ditutup. Alright, kemudian anda boleh tahu dia punya volume. Dan tiga ni lah yang anda perlu tahu. Okay, dan fokuskan. Okay, dan dari situ anda akan boleh bermula belajar saham lebih banyak lagi. Okay, kita belajar sikit-sikit, jangan belajar banyak-banyak lah. Nanti anda pening pula. Okay, so far boleh tak ni? Nampak ke apa yang saya lukis ni? Okay, alright. So, ini adalah paparan platform RHB Trade Smart. Okay, alright. So, next, bila kita nak buat kajian saham dalam platform RHB Trade Smart ni, kita boleh buka tab. Alright, dan kita boleh klik pada widget ni dan pilih technical chart. Dan kita akan dapat buka chart macam ni lah. Okay, so contoh counter apa yang kita nak kaji kita nak kaji counter apa? Boleh tak cadangkan saya satu nama counter saham yang sesuai untuk kita lihat bersama-sama. Counter apa Okay, contoh counter counter apa? Tolong bagi cadangan sikit. Okay, contoh counter Emulus. Contoh Emulus. So kita search lah kat sini Emulus. Okay, alright. So kita akan nampak chart dia macam ni. Nampak tak chart dia? Nampak ke chart? Nampak ke chart? Sekejap saya nak kena tengok anda ni nampak ke tak saya. Kalau nampak, komen nampak. Okay, alright. Contoh lah contoh counter ni lah. Counter Emulus ni. Okay, so nampak tak counter ni dia bergerak dalam mode uptrend. Okay. Okay, daripada bawah ni dia naik sampai atas ni. Okay, alright. So, sekiranya kita beli dekat bahagian bawah ni, okay, dan kita berjaya jual saham ni pada paras di atas ni, apa jadi pada kita? Okay, alright. So, macam mana caranya kita nak mengkajinya? Okay, contohnya kita lihat kat sini. Kita pakai horizontal line ni. Okay, dan kita place pada paras paling rendah ni. Okay, 8 sen tau. Paras paling rendah 8 sen. Dan paras paling tinggi dia pernah naik ni pada sekitar harga 92 sen. Alright, so bayangkan anda beli saham ni pada harga yang rendah dan harga saham ni bergerak naik pada paras paling tinggi. So, berapa kenaikan dia? Okay, so berapa kenaikan dia? Okay, berapa kenaikan dia? Kejap alamak, berconteng-conteng pula skrin saya ni. Sekejap. Okay, alright. So, katakan macam tadi kita kira tadi, sesuatu saham tu naik daripada 8 sen ke 92 sen. Okay, so jom kita tengok sama-sama. Okay. Alright, so sekiranya sesuatu saham tu naik ke paras 92 sen. Betul ke 92 sen? 92 sen kira 0.920. Okay. Dan tolak dengan harga kita beli. Contoh, pada harga 0.8
sen lah. Okey, sama dengan bahagi dengan 8 sen, 0.8 sen. Okey, darab dengan 100. Okey, kenaikan dia adalah sebanyak 1050%. 1000%. Okey, naik. Okey, daripada paras 8 sen tu naik sampai 92 sen. Okey, jadi kalau kita tengok balik semula, okey, platform tadi RHB Trade Smart ni, okey, so kenaikan dia adalah sebanyak 1000%. Okey, sekiranya kita beli pada 19 Mac 2020, okey, dan kita hold sampai ke sekarang, pada bulan Februari 2021. Okey, lebih kurang setahun lah. Okey, setahun hold, kenaikan sebanyak 1000%. Okey, so saham ni dia boleh jadi macam tu. Okey, tapi katakanlah anda tak beli sampai daripada bawah ni naik sampai atas. Okey, anda boleh jual dekat mana? Anda boleh je jual dekat mana-mana sahaja yang anda nak jual. Contoh anda dah beli dekat bawah ni dan anda nak jual dekat sini. Boleh tak? Boleh? Nak jual kat sini? 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 Boleh? Nak jual kat atas ni pun boleh. Nak jual kat sini pun boleh. So, suka hati. So, sebenarnya kita asalkan kita beli, lepas tu harga saham tu naik, kita jual dekat atas, kita dah buat profit secara capital gain. So that's the idea tentang macam mana kita nak buat duit dalam saham di Bursa Malaysia. Kita kena berada dalam counter yang going uptrend. Okay, so sangat penting untuk menguasai trend. Okay, dan itulah perkara yang boleh membantu kita untuk buat profit daripada aktiviti trade saham yang dilakukan. Okay, so far boleh faham tak ni? Kalau faham, sila komen faham dulu. Kalau ada soalan, tulis soalan anda di ruangan komen. Okay, so ni contoh lah. Alright. So, ni contoh counter induk. Okay, kalau kita... sekejap. Kalau kita nak kaji counter warrant pula. Okay, contoh counter warrant apa kita nak kaji? Okay, contoh counter warrant yang kita nak kaji. Contoh DNEX lah. Okay, katakan DNEX WD ni. Kita nak kaji DNEX WD. Okay, DNEX WD ni chart dia macam ni. Okay. So, paras paling rendah dia. Okay, kita ambil horizontal line dan letak paras paling rendah pada harga setengah sen. Dan paras paling tinggi kita ambil lah pada paras 7 sen ni. Okay, so sama juga. Sekiranya kita buat kiraan kita buat kiraan daripada harga setengah sen naik sampai 7 sen. Okey, jom kita kira sama-sama. Okey, 0.07 tolak 0.005 sama dengan bahagi dengan 0.0505. Okey, sama dengan darab dengan 100. Anda akan dapat 1300%. Okey, alright. So daripada bawah sampai ke atas tu dia punya jumlah kenaikan adalah 1300%. Okey, so itulah keseronokan yang saya boleh share dengan anda tentang saham ni, di mana kita boleh buat profit yang banyak daripada aktiviti trade saham kita sampai 1000%. Okey, tetapi kalaulah kita tak dapat nak buat pembelian pada paras paling rendah dan jual pada harga paling tinggi, it's okay. Tak semestinya kena beli pada paling rendah dan tak semestinya jual pada paling tinggi. Yang penting kita beli pada harga yang selepas kita beli tu ada kenaikan yang membolehkan kita menjual dekat atas. So itulah sebenarnya aktiviti trade saham dekat Bursa Malaysia. Okay? So far boleh faham tak ni? Saya explain ni boleh faham tak ni? Saya tengah tunjukkan kepada anda tentang saham induk dan juga saham warrant. Kedua-duanya sama sebenarnya. Kita nak buat profit secara capital gain. Alright, jadi kita nak kena cari saham tu ketika dia murah dan kita nak jual dia dekat peringkat yang atas. Okay, alright. So itu jelas sebenarnya saham. Okay, saham bukannya susah mana. Saham ni seronok sebenarnya bila kita faham dan kita boleh buat profit daripada aktiviti trade saham, ia adalah satu perkara yang menyeronokkan. Okay, but the problem adalah ramai orang dia beli dengan cara yang salah. Okay, menyebabkan dia mengalami kerugian demi kerugian. Okay, dan dia ulang benda yang salah dalam aktiviti trade saham. Okay, dan satu lagi sebab kenapa orang mengalami kerugian dalam saham adalah sebab mereka ni ada mindset intraday. Intraday nak cepat, okay, tak sabar nak tunggu harga saham naik. Semua ni menyebabkan mereka mengalami kerugian just because of mereka lakukan dengan cara yang salah. Okay.
Boleh faham ya? Okay, alright. So sekarang ni saya nak tunjukkan kepada anda support and resistance sikit. Okay, sebab tadi ada yang minta ajar support and resistance. Okay, so kita buka chart yang baru. Okay, so contoh counter apa yang kita nak kaji? Counter apa? Okay, alright. Contoh counter... counter apa yang menarik Counter apa yang menarik untuk kita kaji? Counter apa Counter... Bagi cadangan sikit. Counter yang menarik sikit untuk dikaji. Okay, alright. Okay, so katakanlah kita ambil counter iris lah. Okay, counter iris counter yang popular kan. Counter iris. Okay, kita kaji counter iris. Kita akan tengok dia punya keadaan dia. Okay, so sama juga. Counter iris ni kalau anda tengok, kenaikan dia macam mana? Daripada bawah ni naik sampai atas. Okay, so banyak tak counter saham sebenarnya yang bergerak dalam mode uptrend ke atas ni? Okay, apa kata sekiranya anda berjaya beli saham ni daripada sini ke sini? Okay, bukankah anda akan buat profit dalam saham? Okay, dan anda juga boleh mengalami kerugian dalam saham sekiranya anda beli dekat atas ni dan jual dekat bawah ni. So, that's the problem tentang saham. Okay, so make sure anda membeli saham ni pada harga yang betul. Okay, kalau timing anda salah, anda beli kat puncak atas ni dan jual dekat bawah ni, juga anda akan mengalami kerugian. Okay, mana-manalah ketika harga saham tu dekat atas, kemudian anda beli, okay, lepas tu harga saham tu turun, anda jual, anda mengalami kerugian. Sama juga dekat hujung ni, anda beli dekat atas ni dan jual dekat bawah ni, maka anda akan mengalami kerugian. Okay, jawapannya akan sedih macam ni. Okay, alright. So, kalau anda membeli saham, okay, dekat bawah ni anda beli, lepas tu harga saham tu naik, anda jual dekat atas. Okay, kat sini pun anda boleh buat profit. Okay, kat sini pun anda buat profit. Okay, kat sini pun anda boleh buat profit. Maka apa yang terjadi adalah anda akan senyum. Senyum gembira. Okay, alright. So, apa yang penting sebenarnya dalam saham ni? Okay. Sekejap. So, apa yang penting sebenarnya dalam saham ni? Mana RHB Trade Smart? Okay. Okay, right. So, apa yang penting dalam saham ni sebenarnya adalah timing. Okay. Di mana anda timing membeli saham sangat-sangat penting. Okay. Kalau anda membeli saham tu ketika harga tu nak bergerak naik dan anda beli sebelum dia naik. Bukan dah naik tinggi ke atas baru anda beli. Okay, anda akan buat profit dalam saham. Anda boleh buat profit dalam saham. Okay, masalah ramai orang, kenapa orang beli saham tu dekat puncak-puncak dekat atas? Sebabnya adalah mereka suka tengok dan dengar apa yang orang cakap. Okay, bila orang cakap, saham tu bagus, saham ni nak breakout, nak naik, dia pergi beli. Itu kesilapan ramai orang. Okay, for sure orang akan excited bila nak nampak sesuatu saham tu nak bergerak naik. Tetapi bukan itu masanya untuk kita membeli saham. Kita membeli saham ketika ketika ada buy signal, ketika permulaan uptrend. Itulah yang penting untuk kita fahamkan tentang saham ni. Okay? Alright. So, kembali semula kepada support and resistance. So, macam mana kita nak letakkan support and resistance? Kita ambil paras paling bawah ni sebagai major support. Alright. Dan paras paling tinggi, body candle sebagai resistance. So, along the way, okay, daripada masa dekat bawah ni kita nak tengok. Sebelum tu dia pernah capai paling tinggi kat mana? So, kat sini adalah satu paras resistance. Okay, pada harga 14 sen setengah ni ada resistance. So, dia sampai kat resistance, dia turun sekejap, lepas tu dia naik balik semula. Alright. Dan kemudian kita boleh letak juga support dekat sini. Okay, pada 25 sen setengah. Alright, dan kat sini juga kita boleh letak support sekitar harga 34 sen setengah. Okay, so ini adalah cara kita meletak support lah. Okay, jadi anda kena faham
sebenarnya support and resistance ni anda kena faham charting dulu. Anda kena faham candlestick, okay, apa bentuk candlestick ni, alright, dan di manakah harga saham tu naik dan di mana harga saham tu turun untuk anda letakkan dia punya support and resistance. Itulah perkara yang penting untuk anda tahulah. Okay, alright. So sebagai contoh kita tengok counter yang lain, boleh tak? Okay, kita tengok contoh counter lain. Counter apa lagi? Counter apa yang kita nak kaji contoh? Apa-apa counter pun boleh. Okay, alright. GDB alright. GDB. Okay, alright. So, contoh counter GDB GDB ni counter apa? GDB counter patuh syariah. Sekarang harga dia 87 sen, 2.1 juta dia punya apa? Dia punya volume. Okay, alright. So, GDB dia macam ni. So, support resistance dia macam mana? So, support dia kita ambil horizontal line. Kita ambil paras paling rendah dulu sebagai support utama. Alright, kemudian kita ambil paras paling tinggi ni. Nampak tak? Body candle ni sebagai dia punya resistance. Okay, so nampak tak? Bila suatu saham tu dia breakout resistance, dia macam ni tau. Dia macam ni. Dia sesuatu saham tu bila dia bergerak, dia akan naik, dia breakout, kemudian dia turun. Dia turun mencari RBS. Ni RBS kita lah. Alright, kemudian dia akan terpantul naik semula. Alright, dan sekarang berada dalam position nak bergerak ke atas macam ni lah. Okay, alright. So, support and resistance ni anda kena belajar lah. Dan anda kena banyak kali tengok orang yang biasa buat support and resistance ni. Anda akan lebih faham lagi nanti insyaAllah. Okay, alright. So, that's the way tentang support and resistance. Okay. Kena belajar lah basically, okay. Alright, kepada student saya yang belajar tentang bullish reversal candlestick pattern, kita nampak kat sini ada bullish abandon baby. Ni dekat time frame daily lah. Okay, alright. Alright, so far boleh faham tak ni? Kalau faham, sila komen faham di ruangan komen di bawah. Alright. So itulah dia sedikit sebanyak benda yang saya boleh share dengan anda pada malam ni. Siapa yang suka saya buat sharing macam ni? Boleh tak komen suka di ruangan komen di bawah? Suka tak saya tunjukkan sharing dengan anda tentang chart? Okay, dan anda rasa sesi ni bermanfaat? Boleh tulis dekat ruangan komen di bawah. Ghazali Awang, kenapa platform RHB Trade Smart tuan tak sama dengan saya punya new feature ke? Tak sama sebab tuan login di web base. Saya login di platform desktop application. Okay, alright. Alright, terima kasih kepada anda yang komen faham, suka. Ummu Ahmad, Nur Samsudin suka, Faizah Jaafar suka, B Prada suka, Dina Talib suka. Alright, terima kasih. Saya harap saya tak mengelirukan anda. Alright, saya harap anda nampak macam mana saya buat kajian saham menggunakan platform RHB Trade Smart. Okay, alright. So next, apa yang saya nak buat adalah saya nak sharekan dengan anda berkaitan dengan result. Saya nak tunjukkan sikit antara student-student saya yang berjaya buat profit yang agak menarik pada bulan Januari 2021. Siapa nak saya tunjukkan? Okay, so saya nak tunjukkan kepada anda student-student saya dalam program Warren Secret Saham Mastery batch yang pertama dan batch yang kedua. So kita tengok dulu batch yang pertama, top 5 profit. Okay, so kita boleh tengok. Sama-sama kita tengok ya. Alright, so top 5 profit pada bulan Januari 2021. Ini adalah dalam batch yang kedua. Alright, so di tangga yang kelima kita ada Tuan Saiful Azwan. Okay, berjaya buat profit RM3,333. Okay, pada bulan Januari. Kemudian di tangga yang keempat, kita ada Syamsul Effendi. Tuan Syamsul Effendi Jusoh berjaya buat profit RM3,520. Alright, kemudian kita ada Tuan Wan Muhammad Ridwan, RM4,726.40. Alright, dan kita ada student yang dah berjaya break profit
sehingga lebih RM10,000, iaitu Tuan Zamari Zahari berjaya achieve RM11,152, okay, daripada trade saham yang dilakukan. Alright, dan kita ada yang di tempat yang pertama, okay, Tuan Cha Zali Vin Zainal berjaya buat profit RM18,000 daripada aktiviti trade saham yang dilakukan khusus untuk counter warrant. Okay, alright. Mereka ni cuma result daripada trade counter warrant sahajalah. Okay, jadi tahniah saya ucapkan. Okay, so inilah top 5 profit Januari 2021 daripada batch yang pertama. Okay, best tak tengok orang berjaya buat profit? Berapa ramai daripada anda nak buat profit yang menarik juga, okay, dalam pasaran saham dekat Bursa Malaysia ni? Boleh tak saya tahu anda berminat ke tak untuk buat profit yang banyak dalam aktiviti trade saham, okay? ROI ni macam berapa ROI ni banyaklah, ada yang buat profit 30%, ada yang buat 60%. Sekejap saya check berapa ROI saya tak ada semua, tetapi yang hantar dan saya dapat screenshot mereka adalah contohnya ada yang buat profit kat sini 14.58%, ada yang buat 11.11%, okey, dan ada yang buat profit 107.79%, 107.79%. Saya tak tahu anda nampak ke tak. Okey, so ni profit dia lah. So profit dia dalam RM8,922. So ini adalah profit daripada Tuan Cha yang pertama kita tadilah. Okay, ada yang juga profit 65%. Okay, so ini 65% lah profit. Alright, so tahniah saya ucapkan kepada student-student dalam batch Warren Secret Saham Mastery batch yang kedua. Okay, dan hopefully ianya memberi inspirasi kepada anda. Okay, Fakir Faiz Nur, Tuan Nizam boleh cerita sikit berkenaan dengan Elliott Wave? Tak tahu Elliott Wave. Sebab saya tak mengamalkan ilmu Elliott Wave. Saya belajar tentang permulaan uptrend, dan untuk Warren saya pakai bullish divergence. Elliott Wave saya tak pandai sangatlah. Tak berapa reti sangatlah. Okay, alright. So jom kita teruskan lagi, boleh tak? Okay, adakah anda masih bersama dengan saya? Alright, saya nak tunjukkan kepada anda top 5 profit bulan Januari 2021 untuk student dalam Warren Secret Saham Mastery batch yang pertama. Tadi batch yang kedua. Yang ini batch yang pertama ni kira otai sikit lah. Kira dah lama sikit berada dalam program ni. Okay, so yang di tempat yang kelima, okay, kita ada Puan Hamidah Mokhtaruddin, okay, berjaya buat profit sebanyak RM1,100. Alright, di tempat yang keempat kita ada Tuan Muhammad Daniel, okay, berjaya buat profit RM1,900. Di tangga yang ketiga kita ada Puan Izian Jamli, berjaya buat profit RM2,800. Okay, di mana tempat yang kedua kita ada Nick Ahmad Edi, berjaya buat profit RM5,033.33. Alright, Nick Ahmad Edi. Alright, dan di tangga yang pertama kita ada Tuan Sufian Saiful, okay, berjaya buat profit RM13,900. So kalau kita tengok dekat sini, batch kedua mendahului lah batch yang pertama sekarang ni nampaknya. Okay, so kalau kita tengok dekat sini top 5 student dalam batch yang pertama ni, yang paling tinggi adalah RM13,900. Okay, RM13,900. Tetapi dekat dalam batch yang kedua, sekejap kita nak tengok batch yang kedua ni. Alright, batch yang kedua berjaya buat profit sebanyak berapa? Batch yang kedua berjaya buat profit sebanyak RM18,000. RM18,000. Okay, dan di tangga kedua, okay, ada student yang berjaya buat profit juga 5 angka. Okay, alright, so kiranya bulan Januari ni batch kedua telah pun berjaya melangkaui ataupun mendahului batch yang pertama. Result mereka lebih padu nampaknya. Tetapi sebenarnya ramai lagi student dekat dalam batch yang pertama ni ada profit. Mereka saja je tak share, okay, ataupun mereka sedang holding untuk position profit yang lebih besar. Okay, jadi tahniah saya ucapkan kepada student-student dalam Warren Secret Saham Mastery yang berjaya buat profit. Alright, okay, dan insyaAllah kita akan track lagi performance anda dari bulan ke bulan. Okay, dan kita akan lihat lagi profit yang lebih banyak lagi. Saya nak melihat student-student yang berada dalam program Warren Secret Saham Mastery batch pertama dan yang batch kedua ni berjaya buat
profit yang lebih banyak lagi. Okay, alright, so far okay ke semua? Okay, saya harap sesi malam ni memberikan inspirasi kepada anda. Boleh tak anda share dekat ruangan komen apa perasaan anda bila anda join sesi malam ni? Adakah anda belajar sesuatu dan adakah anda dapat inspirasi kejayaan daripada rakan-rakan kita yang belajar saham di Bursa Malaysia ni? Okay, tuliskan feedback anda di ruangan komen di bawah. Saya nak tengok berapa ramai daripada anda rasa bersemangat untuk belajar saham untuk pasaran saham Bursa Malaysia. Boleh tuliskan di ruangan komen di bawah. Alright. Jannah Salihun, Alhamdulillah. Alright. Si kecil. Wah. Top fan saya ni. Tak pernah nampak. Tiba-tiba top fan. Okay. Terima kasih kerana follow. Terima kasih kerana menjadi top fan saya. Alright. Fakir Faiz Nur. Okay dan terbaik. Jannah Salihun, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Nizam. Muhammad Izwan, seronok ada belajar pasal SNR. Alright, terbaik. Terima kasih kerana respon. Tan Isnir, best. Okay, alright. So, saya nak share dengan anda, kepada anda yang masih lagi newbie. Boleh tak saya tahu siapa dari kalangan anda adalah masih lagi newbie tentang saham? Okay, banyak benda yang anda tak tahu dan anda nak belajar, nak mulakan langkah dalam saham di Bursa Malaysia. Alright. Hizir Sairan, teruja tengok result diorang. Okay. So, saya ada kongsikan di ruangan komen, okay, satu link untuk anda join program permulaan untuk anda yang masih lagi newbie dan zero knowledge tentang saham. Kita ada program Kickstart Saham Mastery. Okay, program ni adalah program di mana anda boleh mula belajar tentang saham dari asas. Okay, anda kenal dulu tentang akaun CDS, macam mana nak beli saham, dan apakah hala tuju anda dalam pasaran saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. So, siapa yang newbie, siapa di kalangan anda semua yang masih lagi newbie, yang zero knowledge, tetapi berminatlah nak buat profit dalam saham dan nak cari pendapatan melalui pelaburan saham. Okay, nak beli saham, nak jual saham semudah menggunakan smartphone anda, dan anda nak dibimbing untuk lakukan pelaburan saham ni, anda boleh pergi ke link yang saya kongsikan di ruangan komen. Klik. Nanti lepas ni anda boleh klik. Alright, dan anda boleh baca mesej yang saya sediakan dekat dalam website Kickstart Saham Mastery ni. Alright, dan ada video yang saya sediakan kat sini. So, anda boleh baca, dan sekiranya anda berminat, anda boleh dapatkan modul Kickstart Saham Mastery ni. Alright, harga dia hanyalah RM67 sahaja. Okay, anda boleh daftar dan berada dekat dalam program Kickstart Saham Mastery. Okay, so Kickstart Saham Mastery ni adalah program khas untuk newbie yang baru nak start, sangat sesuai untuk anda yang baru nak bermula. Alright, dan anda boleh belajar secara online di keselesaan rumah anda. Anda boleh ketahui bagaimana anda boleh mulakan langkah dalam saham di Bursa Malaysia. Okay, alright. Umu Ahmad, suka tengok untung 5 angka. One day insyaAllah more clear pasal support and resistance. Okay, alright. Sebenarnya jangan risau pasal support and resistance. Yang penting anda tahu basic tentang saham, tentang charting, cara nak buka chart, cara nak baca candlestick, cara nak keluarkan indikator. Semua ni adalah perkara yang anda perlu tahu sekiranya nak terlibat dalam saham dekat Bursa Malaysia. Okay, alright. So, InsyaAllah saya menanti anda dalam program Kickstart Saham Mastery. Anda boleh daftar malam ni juga, RM67 sahaja. Alright, anda boleh klik link yang saya sediakan di ruangan komen ataupun di ruangan caption live ini. Okay, anda boleh, saya masukkan dekat ruangan caption untuk modul Kickstart Saham Mastery. Boleh tak saya tahu berapa ramai daripada anda berminat untuk dapatkan Kickstart Saham Mastery? Berapa ramai daripada anda berminat nak buat duit dalam pasaran saham? Okay, nak belajar dengan lebih detail lagi. Okay, anda boleh klik pada link yang saya letakkan di caption live ini. Kita dah sediakan. Alright, dan anda boleh join sesi dan juga pembelajaran dalam program Kickstart Saham Mastery, insyaAllah. Okay, boleh ke semua? Okay, alright. So, terima kasih. So, saya harap saya dapat berjumpa dengan anda. So, register sekarang. Okay, dan apa yang akan berlaku sebaik sahaja anda register untuk Kickstart Saham Mastery. Basically, tim saya akan
dapatkan anda punya notification, akan terima email notification anda, pembayaran dan juga pendaftaran anda, dan mereka akan hantar WhatsApp kepada anda dan invite anda untuk join Facebook group Kickstart Saham Mastery. Okay, dalam tu ada video training untuk anda yang baru nak memulakan langkah dalam saham. Anda boleh tonton video-video tu dan nanti selepas habis siri video tersebut anda akan lebih faham macam mana anda boleh mulakan langkah dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okey, dan bestnya bila anda daftar untuk Kickstart Saham Mastery malam ni, okey, anda akan dapat satu sesi percuma iaitu Newbie Saham Mastery Online. Okey, sesi tersebut adalah sesi live di mana anda akan belajar dengan lebih detail lagi tentang hala tunju ada dalam pasaran saham. Okey, dan sesi tersebut adalah sesi eksklusif yang kita buat biasanya sebulan sekali sahaja. Alright, dan sesi tersebut akan berlangsung pada 27 Februari 2021. Okay, Newbie Saham Mastery Online hanya anda boleh ikuti sekiranya anda mendapatkan modul Kickstart Saham Mastery. Okay, so untuk info lanjut anda klik link buat pendaftaran dan tim Saham Mastery akan bantu anda untuk berikan info lanjut. Okay, alright, so saya rasa itu sahaja untuk sesi live pada malam ni. Terima kasih banyak kepada anda yang menonton secara live bersama dengan saya. Alright, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang. Kepada anda yang ada kelapangan, esok saya nak invite anda untuk join sesi bacaan surah Yasin secara live bersama dengan saya pukul 7.45 pagi. Okay, so saya rasa setakat ini sahaja untuk makluman kepada anda semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Mastery. Okay, saya tinggalkan anda dengan video ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Actually hari ni hari yang ditunggu-tunggu sebab hari ni adalah hari untuk dapat Mercedes baru. Sangat excited lah, sangat excited dan Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Saya mendoakan semoga Wealth Academy dan Saham Mastery akan berkembang dengan lebih baik dan dengan jayanya. Semoga making more millions dan insyaAllah kita dapat sama-sama meraihkan kejayaan lah selepas ini. First of all, thank you pada B kerana menghadiahkan kereta yang sangat bermakna ni. Actually tak pernah terfikir untuk dapat drive Mercedes sendiri. So Alhamdulillah, semoga kekal sukses dan terus berjaya. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and
always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. With crimson secrets and forbidden bliss, can't stay still, don't stop that